Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Syahar Ibrahim, apa khabar Saudara Syahar? Terima kasih sebab malam anda menemani saya. Begitu juga dengan Saudara Zamari LC. Saudara nafas terakhir, tak bekerja tu, MC demam urat. Sabar-sabar, sihatkan badan. Musim panas ni saudara nafas terakhir. Saudara Sabarudin, Din, saudara Syarul Azam, saudara Zafril Daim. Tak boleh, saya tak kerti nak buat video sekali tu. Apa khabar Tuan Haji Azhar? Saya minta maaf lah kadang-kadang kawan nak minta bersama dengan saya. Tak boleh nak buat macam mana. Saya tak tahu nak buat. Tuan Haji Azhar, saudara Cik Angri Rimba. Joka, Fazli Rashid, Khairul Rizal, Saudara Yusof Awang daripada Tanah Merah, Kelantan, Saudara Kamal Awang, Satria Setiawan daripada Melenglembu, Perak, Saudara Pak Chu, Jejak Rimba, Saudara Muhammad Radhi, Saudara Kamal Zaman Syamsuddin, Yusran Yusof, sedap, dia je Yusran Yusof, namanya Yusran, Saudara Abi Kli, Joka, Rubidin, apa khabar Abi? Doa saya anda bahagia. Syam Nazri dari Ipoh Perak. Radin, Openg Temu, Radin Razak, Kusirin, apa? Aduh, laju sangat ni. Nak di saudara Rosini Kuringot. Minta maaf lah puan. Kuih suruh laju. Bila laju tu nak sebut tu. Saya terpaksa mengikuti. Usaha selaju bagaimana yang timbul. Dan Saudara Syuhami Abdullah, Muhammad Yusof, Saudara Buhari Syarif. Begitu juga Ali Jasin Abdullah. Apa khabar sahabat? Saudara Zandun Ismail, Saudara Dr. Ahmad Hamizi. Doktor sihat ke? Musim-musim panas ni. Saudara Ali Jasin, Saudara Pak Ia Arkam, Jejak Rimba, Saudara Azmi Hashim, Zailan. Apa khabar? Semoga saudara sihat walafiat. Nur Samba, Nur Rashid, Abdul Rashid Ngah. Begitu juga dengan saudara Azmi Omar daripada Mindef. Moga-moga sihat ya. Saudara Ali Jasir Abdullah. Banyak tulisan dia tak dapat nak baca. Laju, saudara. Saudara Abdul Rahman daripada Johor Bahru. Pak Yam Arkam. Lang Al-Banjari. Saudara Fuad Abdul Rahman daripada Subang Jaya. Ya, saudara. Bisnu Muhammad Asri Dir. Begitu juga dengan Puan Marabiah Abdullah. Zack Joel, Pak Ya Arkam, Paipon. Apa khabar Paipon? Saudara Muhammad Amin Jack daripada Sabah. Saudara Amin. Saudara Ali Jasin, Kuih Seruh. Kuih Seruh ni orang Pahang. Bisnu Manja. Dari mana ni Bisnu? Saudara Ahmad Syukri, Muhammad Yusof. Doa, terima kasih. Doa saya sihat walafiat. Ramlah Hamid. Seperti biasa, saya harus bertemu dengan anda pada jam 9.30 malam. Saudara Muhammad Marzam Mat Salim. Serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, akan saya santuni usai pencerahan ini. Ya, saudara, nak sebut satu-satu nama nanti, saya pun tergeliat lidah. Puan Noredah Kamarudin dari Ipoh, Perak, saudara. Baik, macam biasalah, saudara, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita, tentunya khusus berhubung dengan virus corona yang masih lagi belum usai, saudara. Setakat hari ini, saudara, hari ini hari Selasa, 24 Mei, yang juga merupakan hari yang ke-22 Syawal. Dah tinggal 8 hari je lagi, saudara, kita akan meninggalkan Syawal. Jauh dah kita tinggalkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini merupakan hari yang ke-797 virus corona melanda negara kita. Menurut laporan saudara Rio daripada Universiti Melaya, katanya hari ini semalam ada sedikit pengurangan daripada 1,817 kepada 1,544. Terdapat 5 peningkatan di 5 buah negeri. 2 negeri tidak berubah, di Sabah 43 dan di Labuan 1. Sementara 9 negeri menurun. Tapi bagaimanapun saudara, Selangor naik semula. Daripada 768 dia naik pada 828. Ini yang menggusarkan saya. Dah 1,300,000 lebih warga di Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, bagaimanapun saya nampak Selangor, wilayah Persekutuan, 2 negeri saja
yang angkanya lebih 100. Lain negeri, alhamdulillah, di bawah 100, iaitu 2 angka. Perlis 1, di Labuan 1. Berusahalah kita supaya virus corona ini dapat kita putuskan jaringannya. Cara memutuskan mudah. Jaga kebersihan diri, elakkan penjarakan sosial, duduk di rumah kalau tiada keperluan, saudara. Dan bila keluar rumah tu berhati-hati. Balik rumah, kita basuh tangan, kalau boleh mandi. Dengan menjaga kebersihan diri kita sahajalah kita dapat memastikan agar virus corona ini dapat kita putuskan jaringannya, saudara. Dan yang saya harap daripada anda, Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, bila dia sampai je Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, lain tidak kita mohon agar saudara like, share dan subscribe. Saya tak boleh minta lebih daripada itu, daripada saudara semua. Cuma yang saya mohon adalah like, share dan subscribe. Terima kasih Saudara Muhammad Azmi. Sharing done katanya. Orang Kota Baru, apa khabar sahabat? Semoga sihat walafiat. Dalam kesempatan ini, saya masih, lupa. Ini dalam kadang-kadang ini terlupa juga saya. Retinya pada hari ini, 23 Mei, hari ini 24 Mei, tapi laporan jangkitan 23 Mei 1544 menjadikan untuk bulan Mei 39,889. Berusahalah kita untuk mengurangkan dan kalau boleh kita sifarkanlah jangkitan ini. Rindu sangat saya nak menghentikan laporan ini. Sebab ada pula beberapa virus yang baru, iaitu cacar. Cacar ini satu hal lagi pula tu. Mudah-mudahan tiada penjangkitan berterusan. Tapi bagaimanapun, saya dapat kiriman tadi ada satu jangkitan. Cara nak memutuskan, jaga kebersihan diri, saudara. Itu saja. Baik, saudara, kita masuk segmen e-commerce. Pencerahan-pencerahan juga. Cari rezeki juga, saudara. Dan jika saudara mempunyai produk untuk saya wawarkan, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Dan kalau saudara berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa dia punya haruman setangi bakur untuk mewangikan rumah kita, bilik kita. Kerana bila rumah kita, persekitaran kita wangi, itulah kecintaan para malaikat. Saudara Wan Ismail, saudara Hani Jonet, Syarul Azam, Kekanda Zainal, saudara. Ini teman kita di Instagram, saudara J. Ran. Dan harum-haruman wangian itu kegemaran malaikat, kebencian para syaitan. Jadi kalau saudara hendakkan juga minyak wangi, ada parfum daripada Timur Tengah, hubungi Al-Azhar. Saya pakai minyak wangi Amir Al-Khud. Memang sedap, saudara. Bila saya pakai tu rasa segar badan, saudara. Dan dia juga memasarkan gula O. Gula O ni adalah bagi mereka yang nak jaga kesihatan, tak mau kencing manis. Kerana ia adalah menggunakan gula O dibuat tanpa kalori, saudara. Juga kalau anda tak dapat dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Harganya masih harga lama. Rendang tok balu berdal, produksinya terhenti seketika dulu. Mungkin dalam minggu depan kot, saudara. Kerana ada urusan keluarga yang perlu diselesaikan. Dan Siti Farehah masih memasarkan dendeng manis Siti Farehahnya pada harga lama. Walaupun harga barangan di pasaran terus mencanak, saudara. Juga bagi teman-teman di Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang grade-nya terbaik, AAA, harga juga di bawah paras, di bawah pasaran. Sama ada di supermarket ataupun di kedai, harganya lebih rendah. Dan buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Hubungi Saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Saudara, jangan lupa juga, memang saya sentiasa mengingatkan anda, ini makanan kegemaran saya, memang sedap dan mengasyikkan. Popia Sira Lady Maria. Rasanya pedas, tapi rangup dan manis. Sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Saudara Ritas Kuantan, Zekwa, Syed Mustafa, Saudara Razali, Hasnah, anak V. Saudara. Akhir sekali, tentulah saya harus mewawarkan perniagaan sahabat kita, Saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Banyak produknya, saudara.
Tapi yang saya suka mewawarkan adalah produknya berasaskan kepada madu. Itu madu Yaman Gold. Juga dikenali sebagai madu gurun ataupun madu padang pasir. Dia dalam bekas ada yang 2 kilogram. Memang baik untuk makanan, dijamin kualitinya demi untuk menambah stamina dan meningkatkan imunasi antibodi. Ia juga boleh digunakan untuk rawatan asma dan batuk yang berpanjangan, serta memulihkan sistem saraf, rawatan luka dan terbakar serta resdung. Sesuai jugalah kalau anda pernah dijangkiti oleh COVID-19, bolehlah makan susulan. Juga jeli gamat ekstrak. Jeli gamat ekstrak ini memang produk yang dihasilkan oleh tokoh jamu kemaman saudara Zul di talian 019 917 0449. Saudara juga boleh layari di Facebook laman maya tokoh jamu kemaman. Berhubung dengan saudara Zul 019 917 0449 kerana beliau ada membuat penghasilan jeli gamat ekstrak. Yang berasaskan kepada gamat dari Langkawi. Ia berhasrat bertujuan untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan, bersalin dan berkatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma, masalah angin pendu, melegakan sistem pernafasan dan sesuai untuk kencing manis dan darah tinggi. Bolehlah saudara hubungi saudara Zul, tokoh jamu kemaman di talian 019 917 0449. Usai e-commerce, kita terus masuk pada naluri kehidupan, saudara. Baik, saudara. Dalam naluri kehidupan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita berfikir sedikit. Siapa pun kita ni pada hari ini, saudara, sama ada kita ahli perniagaan yang kaya raya, atau ahli ekonomi yang pandai menguruskan selok-belok ekonomi, maupun ahli persatuan yang aktif menjalankan pelbagai aktiviti, atau sesiapa sahaja yang ahli dalam bidang masing-masing. Pernahkah kita berusaha untuk menjadi ahli syukur? Kita boleh jadi ahli macam malam, ahli silat, ahli olahraga, tapi pernahkah kita menjadi ahli syukur? Saudara Muhammad Hamzah, saudara Yaya Armin, Manap Talib. Kerana menjadi ahli syukur tidak memerlukan modal. Tak perlu latihan pun. Sama ada nak cari berbentuk kewangan, nak cari wang ringgit, ataupun membuat proposal yang tebal untuk dikemukakan kepada mana-mana pihak. Kerana menjadi ahli syukur, ia membentuk diri menjadi seorang ahli syukur adalah dengan 4 kriteria, saudara. Pertama, tetap bersyukur walaupun nikmatnya kecil. Biarpun nikmat yang diperolehi tidaklah sebab mana, kita harus sematkan dalam diri kita dengan sifat qanaah. Iaitu sentiasa berasa cukup dengan apa yang telah Allah kurniakan. Biarpun ia berupa ujian, maka kita harus lapangkan hati untuk menerimanya. Dan bersyukur kerana ujian yang ditimpakan lebih ringan berbanding yang dialami oleh orang lain. Saudara, kedua, kita harus sentiasa memuji Allah setiap masa. Dia amat mudah, saudara, untuk kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tak susah mana pun, tak perlu modal pun. Lafazkan dengan mulut, dalam hati, syukur, Alhamdulillah, yang bermaksud segala puji bagi Allah. Jadikan perkara mudah ini sebagai satu kebiasaan dalam diri kita sebagai tanda syukur kita terhadap segala kurniaan Allah. Yang ketiga, kita berterima kasih kepada penunjuk jalan nikmat. Benar, saudara, setiap rezeki itu datang daripada Allah. Tapi ada kalanya kita ingat juga bahawa kadang-kadang rezeki tersebut disampaikan kepada kita melalui orang lain. Jadi ucapkan terima kasih. Contohnya apabila kita bekerja satu tempat. Jadi kita berterima kasihlah kepada orang yang memaklumkan kepada kita tentang kekosongan jawatan. Atau orang yang menemuduga kita maupun majikan. Terima kasih. Tapi jangan lupa kita bersyukur. Alhamdulillah. Dan yang keempat adalah nikmat wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Nikmatilah nikmat dan kurniaan yang Allah berikan dengan mendekatkan diri kepada Allah, saudara. Jangan jauh daripada dia. Jangan terlalu leka dengan keindahan nikmat yang anda alami sehingga mengabaikan kewajipan sebagai hamba seperti kita melengah-lengahkan solat. Kerana maklum sajalah kadang-kadang terlalu tekun bekerja
ataupun keasyikan. Jadi lazimilah diri anda dengan pelbagai ibadah sunat. Seperti usaha kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Itulah tadi 4 cara tanda kita bersyukur. Jadilah seorang ahli syukur. Tak ada modal, tapi tinggi nilainya, saudara. Bukan hanya di dunia, malahan di akhirat. Di dunia kita mungkin akan mencapai kekayaan jauh lebih baik daripada orang lain. Baik, saudara. Saya juga menerima kiriman daripada teman saya tentang mutiara kata. Ini Datuk Syed Ali rasanya. Betul. Itu katanya, andainya saat kamu memiliki banyak wang, kamu jadi lupa diri. Ketahuilah, orang dan masyarakat akan lupa kepada kamu saat kamu tidak mempunyai wang. Itulah yang dinamakan kehidupan. Jadi, saudara ingat, kalau kita, waktu kita banyak wang, kaya raya, kita lupa pada orang. Kita lupa diri kita. Kita jadi bongkak, kita jadi sombong. Dan bila sesuatu berlaku pada kita, saat kita tidak mempunyai wang, masyarakat dan orang lain pun lupa pada diri kita. Sebab itu, saudara, walaupun sekaya mana pun kita, bersyukur dan kalau boleh bersedekah. Antara amalan yang paling disuka oleh baginda Rasulullah SAW adalah bersedekah. Lebih-lebih lagi terhadap anak yatim. Kalau tak mampu bersedekah pun, santunilah anak yatim. Selalu saya katakan bahawa baginda Rasulullah, kalau kamu tak dapat memberi apa-apa pada anak-anak yatim, maka urutlah kepalanya dengan penuh kasih sayang. Kerana mereka juga kehilangan kasih sayang. Ini bagi saya, kalau kita jumpa anak yatim, jangan kita pandang hina pada mereka. Maklum sajalah, dalam saat-saat kecil, mereka kehilangan ibu dan bapa. Kerana semua ini pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda kehilangan ibu, kehilangan bapanya, menjadi anak yatim. Jadi sebab itu, saudara, santuni anak yatim dengan baik, ya, saudara. Baik. Saya juga harus mengingatkan pimpinan negara. Dalam keadaan sekarang ni, janganlah pimpinan negara berbelanja tanpa had. Dengan mewujudkan projek, saya baca tadi 2-3 projek nak dibuat. Tak ada keperluan pun buat projek besar-besaran sekarang ni. Santuni kehidupan rakyat yang sedang tenat ekonominya. Dan kita harap supaya mereka tidak berbelanja tanpa had. Kerana andai negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah kecelaruan politik. Apa yang saya maksudkan? Jangan lupa, saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil dia baru hantar pada saya. Baru saya terima tadi. Terima kasih Pak Nazil. Ini buku yang dihasilkan oleh Pak Nazil. Tajuk buku ini adalah Pantun Pak Nazil berirama dengan teka-teki. Pantun Pak Nazil berirama dengan teka-teki. Banyak culipan pantun-pantunnya yang baru, yang seronok kita baca. Ini buku ini diterbitkan oleh, saya lihat ini, diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaysia, UNIMAP. Iaitu Universiti Malaysia Perlis. Level universiti yang menerbitkan buku Pak Nazil ini, saudara. Bukan kaleng-kaleng orang lah. Saya sendiri pun sebagai penulis tak ada pun universiti nak terbitkan buku saya. Tahniah pada Pak Nazil. Jadi saudara boleh hubungi Pak Nazil, boleh layari dalam Facebook, tengok. Kalau nak berpesan, pesanlah. Tapi harga saya tak boleh ceritakan, saudara. Saya pun memang tak boleh menyatakan dari soal kewangan dalam live ini. Nanti susah pula saya nanti, saudara. Pak Nazil juga mengingatkan saya, rupanya semalam saya beri pencerahan perkataan gedebu. Sebenarnya bukan gedebu. Ia sebenarnya adalah gedabu. Gedabu. Itulah. Saya suka dengan Pak Nazil ni. Kalau kita silap, dia akan mengingatkan saya. Gedabu itu maksudnya sejenis buah hutan, bakau. Seperti buah berembang ataupun buah pedada. Dalam pantunnya semalam yang saya sebut, gedabu serangga atas benteng. Ujung ranting menari-nari. Masalah warga terus dienteng. Pemimpin mementing poket sendiri. Itu pembayang semalam. Pak Nazil beritahu bahawa gedabu, bukan gedebu, ya saudara. Terima kasih Pak Nazil. Saya suka dengan Pak Nazil ni. Kadang-kadang dia menggunakan perkataan-perkataan yang tak pernah saya jumpai. Sekian lama saya menjadi wartawan, kadang-kadang macam gedabu. Barulah saya tahu. Itu sejenis buah.
buah hutan bakau. Saudara. Kata Pak Nazir dalam kiriman pantunnya hari ini, pergi terolak sama Pak Baba. Banyak sejarah dapat dikenang. Taukeh balak membolot laba, hutan dijarah sewenang-wenang. Jadi keperhatian Pak Nazir terhadap mereka yang menjarah khazanah negara ni memang dia marah. Itu sebab dia kata taukeh balak membolot laba. Akhirnya hutan dijarah sewenang-wenang. Itu Pak Nazir menegur. Kalau tak sedar diri juga tak tahulah. Ya, Saudara Roslan Arifin, salam dari Melaka. Bedem Mak Ya. Saudara ya, begitu juga Saudara Mut Wahab. Ini daripada Instagram. Saudara, kata Pak Nazir lagi, pagi Selasa ke Pasar Pontian. Sampai di sana, hujannya lebat. Buang bangsa, buang kejatian. Semata-mata kerana fikir dah hebat. Jadi beliau menegur. Kalau orang yang rasa diri dia hebat, mereka sanggup membuang jati dirinya. Membuang jati diri sebagai bangsa, warga bangsa. Ini sering berlaku pada mereka yang lupa diri. Beliau mengingatkan pada kita semua. Apa khabar, Man? Cantik gambarnya mana? Saudara Guardian Leon. Terima kasih. Madam Mek Ya, Saudara Nasir. Baik, saudara. Usai pantun, kita masuk sekejap. Sedikit. Saya juga ucap terima kasih pada Pak Nazir, kiriman buku ini. Dan juga pantun yang begitu berarti. Kita masuk segmen Gedung Ilmu yang saya culipkan daripada buku kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya yang merupakan culipan kata-kata daripada pemimpin terdahulu, warga orang tua dahulu. Buku tersebut diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana orang tua sering berpesan bahawa pemimpin sama ada hari ini atau masa depan, khususnya pemimpin Melayu, hendaklah mereka sentiasa memegang pada syarak dan adat. Mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Itu mesti pemimpin Melayu ni. Dan jangan menjadi pemimpin yang angkuh, yang sombong. Saudara, umat Melayu, menurut pemimpin terdahulu, wajar dipimpin oleh pemimpin yang ternama. Pemimpin yang ternama. Kerana bila menjadi pemimpin, ia ternama adil dengan lurusnya. Ternama budi dengan pekertinya. Ternama cerdik dengan bijaknya. Ternama alim dengan amalnya. Ternama tuah dengan maruahnya. Ternama taat dengan setianya. Jika dijadikan pemimpin, hidup pasti berjaya. Dijadikan tua, budinya mulia. Jika dijadikan induk, ia terpercaya. Dijadikan tiang, tidak akan patahnya. Dijadikan tudung, tidak akan basahnya. Memimpin negeri, tegaklah tuahnya. Memimpin umat, berdirilah maruahnya. Begitulah culipan kata-kata pemimpin terdahulu terhadap pemimpin yang ternama. Jadi saudara harus mencari orang yang boleh kita yakini menjadi pemimpin ternama. Kita sambung lagi dalam besok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku. Saudara Roslan, saudara BK. Begitu juga saudara Mozailan, Mudin Kelatai, Tok Putih, Puan Aizah Ibrahim, itu juga dengan Abu Nems. Saudara, pencerahan sudah, gedung ilmu sudah. Sekarang saya memberi peringatan agar mereka yang menyunting semula live saya ini masukkan dalam channel, sama ada YouTube dan sebagainya, anda harus bertanggungjawab. Saya tak bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun komen-komen yang bercanggah dengan tata cara ataupun dengan landasan-landasan yang disediakan peraturan oleh Kementerian Komunikasi, saudara. Jadi, kena ingat, saudara, begitu juga sama ada anda sunting, anda masuk ke dalam channel, anda tulis komen-komen, berhati-hati. Jangan sampai melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Kerana itu semua tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab, saudara. Sebab saya tak mampu nak memantau satu persatu. Saya cakap terus terang, saudara. Ingat, sebab itu saya selalu katakan, tangan yang mencincang, bau yang memikul. Ini adalah pencerahan politik sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Bukan untuk mendewa-dewakan sesiapa. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau pencerahan saya ini, saudara suka dengar, Alhamdulillah. Kalau saudara nak marah, mau berdebat,
nak tulis, tak ada masalah. Hantarkanlah kiriman pada dalam komen ini, asalkan menggunakan bahasa yang baik. Kalau bahasa yang baik, yang beradab, yang tidak mencarut, tidak mencaci hamun, saya rasa senang hati dengan anda. Ya. SL Service, dia kata yang penting share. Begitulah harapan saya. Terima kasih. Saudara Puan Maznah, Cik Mat, Saudara Mak Yusof, Saudara Halim. Baik, saudara. Saya masih perlu mengingatkan anda bahawa gelombang haba masih lagi berterusan. Berhati-hati cuaca. Dia pagi tu daripada pukul 9 sampai pukul 3 atau pukul 4 petang, dia panas, terik. Panasnya memijar, saudara. Bukan sikit-sikit. Jadi, saudara digalakkan untuk minum air mati. Jangan bukan air sejuk sangat. Kalau terus balik rumah, minum air sejuk, itu boleh mendatangkan masalah. Balik rumah, relax dulu, baru kita minum. Saudara, banyakkan air dalam badan kita dan waktu yang sama, elakkanlah untuk berada di luar bangunan. Kerana selepas pukul 4, selalunya hujan turun. Waktu hujan, tiba-tiba cuaca berubah jadi sejuk. Ini juga bagi warga Mas, selalunya perubahan yang begini boleh mendatangkan masalah kesihatan. Ya, berhati-hatilah, saudara. Ya. Saya ingin memberi peringatan. Jadi, bila saya memberi pencerahan yang ini, jangan anggap bahawa saya cuba untuk mengadu domba. Tidak, saudara. Bila saya melontarkan sesuatu ini untuk sekadar peringatan dan dapat kita jadikan iktibar. Kita harus mengambil iktibar daripada apa yang berlaku, saudara. Saya tengok ni, saya kata perlulah saya wawarkan atau saya nyatakan kepada warga saya. Warga bangsa kita. Kerana akhirnya sekarang ni, saya lihatlah sini, terdapat lebih kurang senarai yang tinggal dalam sejarah, iaitu 21 Kesultanan Melayu yang hilang di bumi alam Melayu ini, saudara. Pertama sekali, Kesultanan Melayu Singapura daripada tahun 1259 berakhir pada tahun 1930-an. Kesultanan Melayu Melaka daripada 1402 berakhir pada 1511. Kesultanan Melayu Sulu wujud daripada 1457 berakhir pada 1917. Kesultanan Melayu Patani daripada tahun 1516 berakhir pada tahun 1902. Kemudian Kesultanan Melayu Langkat daripada 1568 berakhir pada 1946. Kesultanan Melayu Deli daripada 1632 berakhir pada 1946. Kebanyakannya 46. Ini yang di Indonesia, saudara. Kerana waktu itu Indonesia diterjah oleh gagasan, pemikiran yang dipengaruhi oleh komunis. Ya, saudara. Kesultanan Melayu Deli. Kemudian Kesultanan Melayu Serdang daripada 1726 akhirnya berakhir pada 1946. Begitu juga Kesultanan Melayu Asahan daripada 1632 berakhir 1946. Kesultanan Melayu Siak, iaitu Sri Indrapura daripada 1723 berakhir 1946. Kesultanan Melayu Pelalawan daripada 1725 berakhir 1946. Secara ratusan tahun wujudnya Kesultanan Melayu di Empire Melayu, daerah Melayu ini berakhir. Ya, saudara. Kemudian Kesultanan Melayu Indragiri daripada 1347 berakhir pada 1963. Kesultanan Melayu Jambi daripada 1687 berakhir pada 1904. Kesultanan Melayu Pagar Ruyung daripada 1347 berakhir pada 1833. Kesultanan Melayu Riau Lingga daripada 1824 berakhir pada 1911. Kesultanan Melayu Aceh daripada 1496 berakhir pada 1874. Itu sekitar 380 tahun. Kesultanan Melayu Aceh. Begitu juga Kesultanan Melayu Pontianak daripada 1771 berakhir pada 1950. Kesultanan Melayu Banjar daripada 1526 berakhir pada 1860. Kesultanan Melayu Kutai Kertanagara. Kutai Kertanagara daripada 1300 berakhir pada 1960. Jadi Kesultanan Melayu Bulungan daripada 1731 berakhir pada 1964. Kesultanan Melayu Sembaliung daripada 1810 berakhir pada 1960. Dan Kesultanan Melayu Makassar daripada 1512 berakhir pada 1945. Itulah gambarannya
kerajaan ataupun Kesultanan Melayu itu berakhir sebanyak 21 kesultanan. Dan kita sekarang ni tinggal hanya 10. 9 di semenanjung Tanah Melayu, 1 di Brunei. Apakah kita mahu meredakan usaha-usaha mereka untuk berusaha menghakis yakin rakyat pada institusi istana? Sebab itu saya katakan menjadi kewajipan warga bangsa kita mempertahankan duli-duli yang mulia, Raja-Raja Melayu sebagai payung kita, saudara. Jangan nanti menjadi dalam sejarah lagi. Cukup-cukuplah kita mencipta sejarah malang yang sedih. Saudara, sebab itu saya tengok ada culipan kadang-kadang saya tak nak wawarkan. Macam-macam orang hantar pada saya. Yang lain tak ada. Mereka mahu untuk menghakiskan yakin rakyat terhadap institusi istana. Mereka ini adalah golongan yang bagi saya, kalau orang Melayu, mereka yang tak sedar diri lah. Itu keadaannya. Kalau bukan Melayu itu sebab mereka ada agendanya. Berhati-hati saudara, bersamalah kita berpayung di bawah payung mahkota. Saudara, tempat kita mengadu bila ada masalah dan sebagainya. Saudara, kalau PM di Jepun beli jam G-Shock, itu biarkanlah. Beliau berada di Jepun, menghadiri simposium ke, memberi ucap tama, katanya Dr. Mahathir pun pergi. Bagi saya, kalau beliau menjalankan tugas, tak ada masalah. Cuma jangan pula balik nanti kata dia bercakap dalam bahasa Melayu. Macam mana di Amerika, dia kata dekat Amerika, dia bisa berbahasa, berucap dalam bahasa Melayu. Tapi yang dapat pada kita, tular di media sosial bahasa Inggeris. Itu keadaannya, saudara. Saya minta lah kalau boleh, teman-teman yang berkhidmat di pejabat Perdana Menteri, PMO, the Prime Minister Office, hayati baik-baik, apa yang baik kita langkarkan. Jangan overdoing ataupun berlebih-lebihan. Ada kesederhanaan itu lebih baik. Ini saya haraplah. Kadang-kadang bila berlebih-lebihan itu rakyat muak. Saudara, laporan hari ini amat menyedihkan, saudara. Saya tak tahu apakah kerana masalah ekonomi, masalah tuntutan hidup. Hari ini dapat laporan lagi, iaitu berlaku di Kampung Baru Kundang, di Rawang, Selangor, di mana seorang wanita warga emas dan anak lelakinya ditemui mati dalam sebuah rumah. Kedua mereka dipercayai mati membunuh diri. Kerana ini menurut Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Zainal Muhammad, kejadian tersebut diterima pada pukul 10.17 pagi. Iaitu seorang wanita tempatan berusia 71 tahun, tidak sadarkan diri, dan anaknya berusia 35 tahun mati dalam keadaan tergantung dalam rumah tersebut. Jadi siasatan tempat kejadian mendapati tiada sebarang unsur jenayah. Jadi artinya bunuh diri. Kalau itu berlaku, kenapa? Apa puncanya? Saya khawatir jangan sampai kita berulang waktu zaman PKP dulu. Rakyat terkurung, dah tak ada upaya lagi nak menerus kehidupan, mereka mengambil nyawa sendiri. Ini kalau ide Islam, ini bertentangan dengan agama kita, saudara. Sebab itu kita harus berhati-hati. Sebab itu kalau kita ada kawan-kawan atau teman-teman yang bermasalah, kalau boleh bantu, kita salinglah bantu-membantu. Sementara itu, saudara, saya melihat juga utusan melaporkan seorang doktor yang ditemui meninggal dunia sebuah bilik di sebuah hotel di Pasir Panjang di Port Dickson petang Jumaat lalu. Kabarnya kesan daripada kemurungan. Mungkin sebab memang ada juga kita diberitakan bagaimana para doktor yang baru berkhidmat, mereka mengalami tekanan di tempat kerja. Jadi berlaku kemurungan. Menurut Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Syam, perkara tersebut telah dimaklumkan oleh ahli keluarga mangsa kepada pihak polis. Dan mangsa dikatakan mengalami kemurungan, berkemungkinan disebabkan oleh pekerjaannya. Dan perkara tersebut dimaklumkan ketika temu bual dengan keluarga mangsa. Pihak polis juga ada menemui beberapa jenis ubat berkaitan dengan kemurungan dalam bilik tersebut. Sebab itu, saudara, kalau bolehlah kita hiburlah kawan-kawan kita. Mungkin dia murung, akhirnya dia mengambil keputusan mengambil nyawa sendiri. Seorang doktor tu, saudara. Ini keadaannya. Kita mengharapkan agar kita saling bantu-membantu. Sebagaimana saya terima daripada Saudara Ahmad Dazuki Omar. Saudara Ahmad Dazuki Omar menghantar kiriman kepada saya pagi tadi. Dia memohon sahabat-sahabat untuk membantu adik Muhammad Alif. Adik Muhammad Alif mengidap penyakit leukemia. Ibunya telah meninggal dunia akibat sakit jantung.
pada usia adik ini 1 tahun 2 bulan. Jadi kesan daripada itu, ayahnya yang bekerja terpaksa berhenti kerja demi untuk menjaga anak tunggalnya, seorang aja anak. Saudara, sebab itu saudara Ahmad Dozki mohonlah kalau teman-teman yang sudi membantu, bantulah. Saya tak boleh menyatakan sebab beliau mengirimkan pada saya nombor akaun bank. Sebab saya tidak mahu kalau jadi scammer dan sebagainya, saudara. Ada dia beritahu pada saya nombor akaun bank. Tu maksud tak bagi saya sukarlah untuk saya menyatakan. Kemudian saudara Ahmad Dasuki Omar pula tidak menyatakan nombor telefon dia untuk saya wawarkan. Bagaimanapun keluarga ini boleh ini untuk teman-teman yang tinggal di Kuantan Pahang. Jenguk-jenguklah adik ini, keluarganya, kerana mereka tinggal di Lengkuk Kanan. Lengkuk Kanan, Tanah Putih Baru. Kawasan Tanah Putih Baru, Lengkuk Kanan di Kuantan Pahang. Mungkin saudara, kita beri bantuan, melegakan mereka. Saudara, kita harus saling bantu-membantu. Saudara Razali Yahya, PKP lockdown, darurat, pihak lama, rakyat pula terkesan. Ini keadaannya, ya, Saudara Aziz Nordin. Datuk segan kot, saya nak segan apa? Saya tak segan, saudara. Saya sentiasa memberi pencerahan pada teman-teman, apa yang ada. Cuma saya tak boleh nak wawarkan nombor telefon, nombor akaun bank, tak boleh, saudara. Kita tak tahu. Sebab itu macam 2-3 hari lepas, saya kata kalau saudara nak buat ibadat korban, pergilah berhubung dengan asrama kasih sayang. Saya terima banyak kawan-kawan nak minta derma dan sebagainya. Saya tak boleh menyekutukan diri saya untuk mewawarkan nombor akaun dan jumlah yang diminta. Tapi kalau anda ada nak minta bantuan, nyatakan nombor telefon supaya mereka berhubung. Itu saja. Jadi kalau saluran ini untuk kita saling berinteraksi, saling bantu-membantu. Ingat saudara, bersedekahlah. Kerana dalam keadaan sekarang ni, saya lihat hari ini keadaannya, ekonomi kita ni, saya seriau. Sebab laporan saya terima, dolar Singapura semakin meningkat berbanding dengan ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia nampaknya menguncup, menurun berbanding dengan dolar Singapura. Ini telah berlaku sejak 23 Mei semalam lah, Isnin. Singapura dolar, kalau nak beli $1 Singapura, kita kena gunakan wang ringgit Malaysia 3.194 semalam. Kemudian dia terus naik kepada 3.195. Itu keadaan, saudara. Bila nilai ringgit berkurangan, tentulah barang akan mahal. Sebab itu saya lihat ada teman-teman menghantar kiriman pada saya, dia ambil gambar gula-gula yang dijual di kaunter di supermarket dan sebagainya sampai RM4.30 sekilo. Saudara. Dan ada pula teman menghantar kiriman harga sardin. Dulu kita kalau tak ada duit nak beli ikan, nak beli ayam, kita makan sardin. Tapi nampak gaya sekarang ni, sardin pun dah meningkat. Harganya 1 tin RM8. Saya pun menggeleng kepala, macam mana? Dulu kita katakan makan ikan bilis. Ikan bilis jangan sebutlah saudara, RM30, RM40 sekilo. Sardin pun dah naik RM8 1 tin. Sebab itu ada teman hantar kiriman pada saya, dia kata, Datuk nak Panadol ke? Saya senyum je lah. Dia kata Panadol, dia ada tapi cuma Panadol soluble. Yang lain tak ada. Terima kasih saudara yang concern. Bagi saya itu gambarannya kita. Sementara itu saudara, saya agak juga risau memikirkan apabila saya membaca laporan bernama yang melaporkan bahawa rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia susut. Kali ini tinggal 111.4 bilion pada 13 Mei berbanding dengan 112.5 bilion pada 29 April. Ini nilainya pada kadar dolar Amerika daripada 111 terus susut lagi, saudara. Ini menurut kenyataan Bank Negara yang menjelaskan bahawa parah reserve ini memadai untuk membayar 5 hingga 6 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 1.1 kali jumlah hutang luar negara jangka pendek. Kalau 5.6 tu macam mana lah tu? Komponen utama reserve antarabangsa ini merangkumi reserve mata wang asing berjumlah dolar Amerika 98.4 bilion.
Kedudukan Rizab Tabung Kewangan Antarabangsa IMF 1.4 bilion dolar. Hak pengeluaran khas SDR 6 bilion. Emas yang kita ada pun pada nilai 2.4 bilion dan aset Rizab berjumlah dolar Amerika 3.2 bilion. Jadi keadaan ekonomi kita ni masih lagi dalam keadaan yang limbo, saudara. Sebab itu saya minta teman-teman berhati-hati. Saya bukan ahli ekonomi. Bila saya baca begitu, saya kata tentulah keadaan ini perlu diketahui. Saya dapat laporan saja. Nak beri komen lebih, saya tak tahu. Tapi, contohnya bila ada teman-teman menghantar kiriman, nampak gayanya MAFI ataupun Malaysian Agriculture Food Industries ataupun Kementerian Pertanian dan industri makanan. Saya hairan kenapa digunakan perkataan MAFI. Bahasa Inggeris tu. Gunakanlah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. KPIM. Kenapa digunakan MAFI? Saya pun tak tahu. Akhirnya, MAFI sekarang dah jadi Kementerian Seribu Mimpi. Ada kawan menghantar kiriman pada saya. Kerana rakyat seluruh Malaysia resah dengan kenaikan mendadak bahan keperluan asas makanan. Sebut saja apa barang keperluan asas makanan. Pasti harganya seakan-akan tidak lagi terkawal. Sudahlah harganya melambung. Bekalan pula semakin sukar diperolehi. Sebenarnya, Malaysia merupakan negara pengeluar kelapa sawit. Tetapi bekalan minyak masak yang berasaskan kelapa sawit juga sukar diperolehi. Jadi, satu keadaan yang sukar untuk kita hadamkan. Dan terkini, lebih memeranjatkan apabila bekalan ayam segar dilaporkan terputus di pasaran. Ini gambarannya kenapa jadi begitu. Di sebuah negara yang harmonis, sebuah negara yang makmur. Saudara Sidpuit, saudara Adin Aldin, saudara Alias, saudara Azizul Abdul Hamid. Siapa yang melantik menteri sekarang? Perdana Menteri lah saudara. Haji Munani Mak Zin, UG bising-bising nak sangat berubah parlimen tu, agaknya itu solution untuk menurunkan harga barang. Bukan untuk menurunkan harga barang saudara. Dengan pembubaran parlimen itu, bahawa kita dapatlah mencari pemimpin yang benar-benar mampu, yang benar mampan dan mantap untuk melaksanakan tugas. Sebab sekarang ni, apa yang kita lihat, mereka yang menjadi menteri, yang menjaga kementerian, contohnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, kita melihat mereka seolah tak bermaya, seolah-olah tidak berkemampuan. Jadi untuk Perdana Menteri, menukar mereka dari jawatan itu sukar. Kerana mereka datang daripada parti yang bukan daripada UMNO. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna datang daripada parti dari Sarawak. Timbalannya tu adalah daripada parti PBM, ahli UMNO yang melompat. Menteri Pertanian, Ronald Kaindi, adalah mantan ahli UMNO yang melompat menyertai parti PBM. Cuma tinggal daripada UMNO timbalan menteri saja, Rahmat Hamzah. Dan seorang lagi timbalan menteri ialah daripada PAS. Dalam keadaan begini saya melihat kementerian itu, kaptennya tidak mesra dengan apa yang diperjuangkan oleh UMNO. Sebab itu sekarang ini senario barang yang semakin serah dapat ni memang mendapat perhatian daripada Yang Amat Perdana Menteri sehingga terpaksa memanggil mesyuarat kabinet semalam sebelum beliau berangkat pergi ke Jepun untuk menyelesaikan masalah, menghuraikan masalah. Tapi kita dengar ada pula mereka yang menyanggah keputusan dan MAFI. Jadi kita melihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh MAFI ataupun Kementerian Pertanian dan Industri Makanan lebih pada bersifat untuk menafikan kelemahan mereka. Mereka menafikan kelemahan pengagihan subsidi kerajaan misalnya. Yang diutarakan oleh mereka yang terlibat dalam industri pemeliharaan ayam. Yang dijanjikan boleh dapat subsidi. Tapi katanya dapat lebih kurang 60 juta saja sedangkan peruntukan lebih daripada 400 juta. Masih lagi keadaannya tidak menentu. Dan ini keadaan saudara. Sebab itu sekarang ni, bila Perdana Menteri buat kenyataan, maka kenyataan beliau disanggah atau disanggah. Kerana laporan edisi siasat. Edisi siasat hari ini saya baca. Dia kata dalam tempoh 3 hari saja. Selepas 18 Mei, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan permit import untuk bahan makanan dimasukkan yang katanya berkuat kuasa serta-merta. Dan beliau memberi gambaran
bahawa mulai saat itu, siapa saja boleh mengimport bahan makanan dari luar negara. Tapi sehari selepas pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan NAFI pula mengeluarkan kenyataan. Pertama, katanya pemansuhan AP yang diumumkan oleh Perdana Menteri hanya merangkumi kubis bulat, kelapa tua, ayam, keratan ayam dan ayam bulat dan susu cair. Manakala bahan makanan yang lain seperti beras masih lagi memerlukan AP. Jadi MAFI memaklumkan bahawa walaupun AP tidak lagi diperlukan untuk mengimport bahan makanan, tapi permit import, itu IP, import permit, tetap diperlukan. Jadi persoalannya, apakah rasionalnya MAFI mewajibkan IP selepas kerajaan memansuhkan AP? Jadi bukankah maksudnya bila Perdana Menteri dah umum begitu, semua sekali lah. Ini keadaannya. Takkanlah hanya untuk kobis, takkan right kita makan kobis. Memang kita makan kobis sebagai sayur, tapi kita takkan kita makan kobis sebagai makan ruji kita. Kita perlukan gula, kita perlukan tepung dan sebagainya. Ini gambarannya, saudara. Jadi saya rasa kadang-kadang MAFI ini menjana 1000 mimpi je lah. Timbalan Menteri dia kata dalam tempoh 2 minggu lagi harga barang akan dapat turun. InsyaAllah. Maksudnya lebay yang bercakap. Mana turunnya? Malahan tambah sukar untuk diperolehi. Ini keadaannya. Saya bukan marah pada mereka. Saya bukan menghasut rakyat untuk membenci mereka. Tapi saya menzahirkan keadaan ini supaya sesuatu dapat dilakukan. Dan paling penting saya merasakan sudah sampai masanya agar Yang Berhormat Perdana Menteri merombak kabinetnya. Kalau tak nak buat pilihan raya umum. Tapi yang terbaik adakan pilihan raya umum. Supaya dapatlah kita tapis, dapatlah kita cari mereka yang benar-benar berkualiti untuk diangkat berada di anjung kuasa dalam menangani masalah-masalah yang sedang mendepani negara kita. Rakyat semakin sukar. Kehidupan mereka semakin perit. Tapi kalau pimpinan tidak dapat mencerna sesuatu dasar yang baik, maka kesannya pada rakyat. Sebab itu, cara terbaik adakan pilihan raya supaya dapatlah kita membentuk satu keadaan yang baik. Jangan pula kalau kita pilih balik Pakatan Harapan, saya baca tulisan Saudara Sirajuddin Ahmad melalui media sosial My News Online. Saudara Sirajuddin Ahmad, dia berlasah habis. Dia kata, kalau bab ekonomi ini, beberapa perkara mesti dirujuk sebagai indikator. Jika orang hendak bercakap berkenaan ekonomi, katanya orang tu mestilah ada latar belakang seperti Yang Berhormat Tengku Razali, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi orang lain tak payahlah. Kalau macam Tony Phua ke, Lim Guat Eng ke, boleh lupakanlah. Sebabnya saudara, ekonomi negara kita jadi parah, kata Saudara Sirajuddin, sejak Pakatan Harapan memerintah. Dan ia berlarutan sampai hari ini. Maklum sajalah bila dah luka, tidak dapat diubat, tidak dapat dipulihkan. Sebagaimana apa yang berlaku. Selepas Pakatan Harapan, datang pula Perikatan Nasional. Keadaan bertambah parah. Dan hari ini, bila kerajaan keluarga Malaysia ditadbir oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Dan beliau tidak mempunyai keabsahan. Ini yang paling penting. Dah legitimate. Beliau bukanlah seorang Perdana Menteri yang mendapat sokongan rakyat sepenuhnya. Ataupun majoriti. Dengan berbekalkan 42 kursi parlimen saja. Ini yang menyukarkan, ini yang menyulitkan bila nak buat suatu keputusan, kena tanya pada jemaah menterinya. Dan jemaah menteri itu datang dari parti-parti yang selalu saya katakan, yang matlamat lain tak ada. Nak bunuh UMNO. Nak menghapuskan legasi UMNO. Kalau itu berlaku, macam mana mereka boleh memberi pandangan yang baik kepada Perdana Menteri yang datang daripada UMNO? Setiap kali pandangan mereka lahirkan, besar kemungkinan mempunyai helah. Bila itu dilakukan oleh Perdana Menteri, maka keadaannya tidak menentu. Ini yang masalahnya yang kita rasakan yang terbaik agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri segera membubarkan parlimen. Itu je yang mudah. Sebab bila dah bubar, terpulanglah pada rakyat sama ada nak pilih siapa pun. Bukan semestinya saya kata mesti undur UMNO. Tidak. Kalau rakyat yakin juga kepada kerajaan yang terdahulu, berilah mereka. Sebab hari ini mereka mendogmakan, mengatakan bahawa kerajaan kita yang ada hari ini, kerajaan tepuk atap lah, kerajaan pintu belakang lah, macam-macam. Sekarang ni kita pulangkan balik kuasa itu kepada rakyat. Agar rakyat
sendiri menentukan siapa yang mereka mahu. Malahan sekarang ni saya dapat juga kenyataan bagaimana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sedang pun menyiasat. Katanya sudah pun terbongkar berhubung beberapa pembelian untuk sektor perkhidmatan kesihatan negara. Itu ketika wabak COVID-19 melanda, adanya unsur-unsur rasuah. Itu menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Malahan katanya bahawa Khairi Jamaluddin dijangka dipanggil untuk memberi penjelasan ekoran daripada pendedahan daripada SPRM itu. SPRM telah pun membuka beberapa siasatan terhadap perolehan, perkhidmatan perubatan, penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan-bantuan dan pakej rancangan. Jadi, tak tahulah sama ada Khairi Jamaluddin ke, ada hamba-hamba ke, kedua-dua mereka masing-masing terlibat dalam saat negara menghadapi COVID-19 dan PKP. Jadi, dalam keadaan sekarang ni, katanya pada suku pertama tahun 2022, terdapat 376 kertas siasatan telah dibuka yang mengakibatkan 415 tangkapan. Jadi, Tan Sri Azam Bati berkata SPRM membuka sebanyak 829 kertas siasatan pada tahun 2021. Jadi, keadaan-keadaan begini yang kita mengharapkan agar dapatlah dilakukan penyiasatan. Kalau benda itu berlaku, kita amat sedihlah. Di saat rakyat menderita oleh serangan COVID-19, ada pihak yang mengaut laba. Ini keadaan saudara. Dan saya juga ingin memaklumkan bahawa hari ini berlaku pula gangguan. Berlaku gangguan kelancaran kereta api. Sebab awal ni melaporkan selepas mengalami gangguan pada Jumaat lalu yang dikatakan akibat masalah teknikal perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya sekali lagi berdepan dengan masalah. Hari ini dalam satu kenyataan media, Rapid Rail memaklumkan gangguan sementara pada pagi Selasa pagi tadi disebabkan masalah bekalan kuasa elektrik di dua transaction power substation di stesen Taman Jaya dan stesen Universiti. Jadi kenyataan itu maklumkan bekalan kuasa terputus pada pukul 8.30 pagi menyebabkan perkhidmatan tren mengarah ke Putra Heights di stesen Taman Jaya terhenti sementara. Jadi keadaannya bila peralatan ataupun kenderaan terhenti bermasalah tentu mengakibatkan mereka yang nak pergi bekerja tergendala. Jadi kita haraplah supaya pengendali LRT ini dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Memanglah biasa benda ni biasa berlaku, tapi kita tak maulah berlaku kekerapan. Akhirnya orang hilang keyakinan terhadap sistem pengangkutan kita. Saudara, dan ini satu hal lagi ni. Bila kita bercakap soal politik ni, akhirnya UMNO Johor, sebagaimana dilaporkan oleh Sinar Harian, UMNO Johor menolak kenyataan kononnya Datuk On Hafiz Ghazi tidak diterima sebagai Datuk Menteri Besar Johor selepas beliau menggantikan Datuk Seri Muhammad Hasni. Menurut Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid, isu berkenaan tidak timbul sama sekali. Dan UMNO Johor tidak berbelah bagi menyokong Datuk Seri On Hafiz untuk menerajui kerajaan negeri. Sebab itu saya katakan sekarang ni mereka bermain dengan macam-macam persepsi. Mereka mengatakan berlaku masalah di Melaka dan sekarang ni mereka menyerang di Johor. Sebab itu mereka ni tidak bertanggungjawab. Kerana sengaja mengkocakkan suasana, menjadikan suasana tidak menentu. Politik negara ini perlukan kestabilan. Dah menang tu akuilah. Terimalah hakikat. Jangan dikocakkan politik kita ni sebab mereka yang dipilih sekarang ni sedang menerajui ataupun sedang memacu kestabilan politik, di samping itu memacu ekonomi negeri. Ekonomi negeri Melaka, ekonomi negeri Johor untuk memulihkan keadaan yang begitu terkesan sejak Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional mentadbir negara. Saudara, ini gambarannya. Saya harap janganlah kita terjebak dengan percaturan politik mereka. Sebab mereka saya lihat masih lagi bermain dengan kepelbagaian persepsi.
Dan hari ini apabila kita mendengar perbicaraan, ini saya bukan pasal apa, saya nak menyatakan pasal bagaimana persepsi itu boleh membunuh peribadi ataupun personality assassination, pembunuhan kepribadian pemimpin. Contoh apa yang berlaku yang dialami oleh Presiden UMNO. Beliau tidak mahu menyertai PBM apabila dipujuk Dr. Mahathir. Akhirnya beliau dituduh dengan pelbagai tuduhan. Tetapi hari ini, apabila kita dengar perbicaraannya, Datuk Seri Zahid mengatakan sebelum beliau menganggotai pentadbiran, sebelum dia jadi timbalan menteri, sebelum jadi wakil rakyat lagi, beliau telah pun menjalankan urus niaga korporat. Beliau mengetuai 4 syarikat yang tersenarai di Bursa Kuala Lumpur dan begitu juga sebagai pengurusi Bank Simpanan Nasional. Tentulah beliau mempunyai sumber kewangan yang besar yang bukan dalam kerajaan. Jadi dalam saat itu terdapat teman-teman dia yang mahu menyumbang dalam pembentukan Yayasan Akabudi yang diwujudkan olehnya dengan menggunakan wang sendiri. Tapi isu Yayasan Akabudi ini, kalau dengar daripada keterangan pembicaraan yang lalu, seolah-olah ia merupakan satu yayasan yang mendapat wang daripada kerajaan. Benda tidak. Tak dapat daripada dana mana-mana pun. Wang itu adalah daripada wang dia sendiri. Jadi, dalam perbicaraan, terselah lagi apabila setiausaha eksekutifnya, iaitu Major Mazlina, adalah merupakan orang yang bertanggungjawab mengendalikan akaun tersebut, telah menjadikan keadaan berkelangkabut, bercelaru. Wang Yayasan Akabudi ini digunakan untuk pembayaran, sedangkan itu tidak dipersetujui oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau telah meletakkan, ini duit saya letak kat sini untuk yayasan. Tapi itulah dituduh bahawa wang ini diambil untuk bayar kad kredit, untuk bayar road tax kereta dan sebagainya. Ini satu benda yang bagi saya lah, ciptaan sesuatu untuk menghakiskan keyakinan warga terhadap Presiden UMNO. Saya nak bagi tahu kepada saudara, saya tak mahu mengulas lebih dari pembicaraan itu kerana saya bimbang ini boleh menyangkuti soal contempt of court. Tapi gambarannya itu keadaan saudara. Yayasan Akabudi beliau buatkan dengan duit sendiri. Tapi sekarang ini wang dia habis, dirinya dimalukan hanya kerana politik. Sebab sekarang ni cubaan segelintir pemimpin cuba untuk isolate ataupun merumpuhkan Presiden UMNO ini dengan macam-macam serangan. Dan bila UMNO tidak lagi bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional, serangan itu bertambah-tambah lagi. Mereka sedang cuba untuk melakukan pecah belah atau isolate ataupun mengasingkan Presiden UMNO ini dalam pakatan politik yang mereka taja sendiri. Jadi usaha pecah belah ini berlarutan. Ini keadaannya saudara. Mereka sudah terasa sekarang ni. Jadi dalam suasana begitu, tentulah serangan terhadap Presiden UMNO dan mantan Presiden UMNO dikukuhkan lagi dengan kepelbagaian persepsi, dengan cerita-cerita politik dan sebagainya. Dan matlamatnya lain tak ada. Untuk menghancurkan kepribadian ataupun personality pemimpin itu sendiri. Tambah-tambah lagi sekarang ni, saya tak tahulah, saya tak nak menegur apa-apa pun. Tapi saya mendapat laporan. Saya melihat bahawa keyakinan rakyat terhadap UMNO Barisan Nasional begitu mantap. Walaupun diwawarkan bahawa Parti Keadilan ni hebat apa semua, adanya pertandingan, adanya pemilihan jawatan. Tetapi apa laporan saya dapat daripada 1.1 juta ahli yang kononnya dari Parti Keadilan ni nak menunjukkan apa demokrasi yang tulen, mau semua ahli memilih pemimpin, sedangkan kesan daripada pemilihan ataupun pertandingan yang diwujudkan dalam Parti Keadilan daripada 1.1 juta ahlinya cuma 12.26% saja yang keluar mengundi. Jadi hanya 137,127 daripada 1.118 juta orang yang boleh mengundi, cuma 137 saja. Ini menggambarkan bukanlah Parti Keadilan itu mendapat sokongan sepenuhnya daripada ahlinya yang sejumlah 1.118 juta. Jadi sebab itu sekarang ni mereka melihat UMNO sudah menjadi harapan. Dan kerana itu UMNO perlu diserang. Serangan terhadap UMNO, mereka menggunakan istilah yang digunakan pakai oleh peribahasa Cina, iaitu kalau nak
pukul ikan itu, ikan itu membusuk dari kepalanya. Jadi kalau busuklah kepala itu, maka busuklah badannya. Jadi sekarang ini serangan itu berterusan. Cuma sejak 2 hari ini, apabila perbicaraan, ini musim penggulungan atau musim masa pembela, peguam bela, soal jawab dengan Datuk Seri Zahid, maka tersalah. Apa yang digambarkan sebelum ini tak betul lah. Kerana waktu pendakwa raya menuduh. Dia kata kamu menggunakan wang ini, sedangkan Yayasan Akabuni ini untuk membantu orang miskin, membantu anak yatim, buat masjid, buat ini keadaan kebajikan. Jadi kamu ambil wang itu. Jadi gambarannya seolah-olah Presiden UMNO ambil duit anak yatim. Sedangkan wang itu wang dia sendiri. Hari ini dah tersalah. Jadi terpulanglah pada rakyat untuk melihatnya. Saya tak mau cakap lebih. Kalau saya kata lebih nanti itu contempt of court. Cuma kadang sekarang ni nampak bagaimana macam Parti Keadilan dah bergaduh. Mereka bergaduh. Walaupun bergaduh cuma 137,000 saja yang tu keluar mengundi daripada 1,118,000. Bergaduh insiden ini dilaporkan di cabang Sungai Buloh. Bergaduh saya di Shah Alam, di Rembau, di Kanga dan Bayan Baru. Beberapa cabang di 5 negeri terpaksa tangguhkan kerana undi semula sebab macam-macam kesalahan. Ada aduan ahli baru yang tak layak tapi boleh mengundi. Ada provokasi masa berkempen. Ada gaduh pula katanya dengan gangster dan sebagainya. Saya jangan marah dengan saya. Saya melaporkan apa yang ada dalam laporan yang saya terima ini. Dan ini menggambarkan suasananya. Sebab itu saya katakan bahawa suka tak suka hari ini UMNO dilihat antara parti yang boleh mendapat keyakinan rakyat. Dalam keadaan begini, kita harus meminta supaya Yang Berhormat Perdana Menteri segera kalah. Waktu saat orang suka, segera kalah pilihan raya. Nanti kalau orang dah tak suka nanti, baru padan muka. Itu keadaan saya. Saya memang banyak nak mengulas lagi, tapi tak ada kesempatan waktu. Cuma saya harapkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Tokyo nanti, segeralah menimbangkan. Tak payah nak tanya dengan parti-parti atau ahli jemaah menteri. Sebab mereka bukan daripada parti UMNO. Tapi saya ingat lagi, Yang Berhormat Perdana Menteri pernah berucap di Perhimpunan Agung UMNO 3 bulan dulu. Dia kata kalau Top 5 memutuskan bahawa pilihan raya akan diadakan, sesaat pun saya tidak akan menangguhkan. Itu satu jawapan yang jelas, satu pernyataan daripada seorang Perdana Menteri. Kita tidak mahu nanti orang mengatakan Perdana Menteri kita ni Perdana Menteri yang munafik. Kalau Top 5 dah memutuskan tarikhnya bila, maka beliau harus segera menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong, memohon perkenan baginda untuk membubarkan parlimen. Ini kena buat. Kalau tak buat benda begini, nak balik tanya pula di kalangan jemaah menteri, ini tindakan yang munafik. Saya harap teman saya, sahabat saya, Datuk Ismail Sabri dan penasihat-penasihatnya perlu mengingatkan agar beliau dapat terus menjadi pemimpin. Sebab dia tak risau. Jangan dia susah hati sebab UMNO telah pun memutuskan. Seandainya pilihan raya diadakan, UMNO Barisan Nasional diberi kesempatan untuk mentadbir secara dengan adanya dominannya, maka beliaulah Perdana Menteri. Jangan risau. Teruskanlah legasi pemikiran anda dan saya yakin bahawa kita mahu menyemarakkan ekonomi negara, kita nak memulihkan negara daripada keadaan yang sedia ada. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.